各位丰收行道会的弟兄姐妹们，大家早上好。Selamat pagi, Shalom saudara-saudari。感谢主，让我们在今天早晨的时候，我们可以来到主施恩的宝座前。Kita berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat datang menghampiri takhta kasih karunia。在圣经里面，利未记讲到说，坛上的火要常常烧着，不可熄灭。Di dalam kitab Imamat dikatakan bahwa api yang ada di atas mezbah itu tidak boleh padam。我们也继续的祷告，让丰收行道会这祭坛上面的火常常烧着，不 Kita 熄灭。 berdoa agar mezbah gereja Harvest juga senantiasa apinya menyala dan tidak pernah padam。你预备好了吗？ Apakah saudara-saudari sudah siap? 我们这个时候，我们一起祷告。 Kita masuk di dalam doa。 亲爱的天父，这个时候再度来到你施恩的宝座前。 Bapak Surgawi, kami kembali datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu。 谢谢你，让我们在今天早晨来到主施恩的宝座前。 Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dapat datang menghampiri takhta kasih 我 karunia-Mu。 们深信，借着今天的聚会，主你有话对我们说。 Kami percaya melewati ibadah pagi hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami 求 semua。 圣灵，你亲自的来更新、调整、翻转我们的生命， Kiranya Engkau memperbaharui kehidupan kami semua。 也让我们的祷告能够通达到你施恩的宝座前。 Agar seruan doa kami dapat naik sampai ke takhta kasih karunia-Mu。 借着今天的主日崇拜，让我们不见一人，只见耶稣。 Melewati ibadah raya pagi hari ini kami semua dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kau。 谢谢主，我们这样祷告，奉主耶稣基督名所求 Terima 的。 kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur。 们一起来说， Katakan bersama, 阿门。 Amin。 各位亲爱的弟兄姐妹们，这个时候你预备好你的心，一起来到神的殿中，我们一起来敬拜他吗？谢谢主。 好欢喜，能够与各位弟兄姐妹相聚。耶稣基督，耶稣基督把我们合为一，不需要再与弟兄姐妹相比。手挽着手一起。 充满信心，我们也心连心，让我们一起在主爱里呼吸。谢主，你是我，你是我朋友，主的大家庭，没有任何事能够分开我和你。 是我朋友，主的大家庭，没有任何事能够分开我和你。哈利路亚！感谢主，再次来赞美我们的主。这一天里，我感到好欢喜，能够与各位弟兄姐妹相聚。 感谢主，耶稣基督，耶稣基督把我们合为一，不需要再与弟兄姐妹相聚。手挽着手一起，充满信心，我们也心连心，让我们一起在主爱里呼吸。你是我朋友，主的大家庭，没有任何事能够分开我和你。你是我朋友，主的大家庭，没有任何事能够分开我和你。没有任何事，没有任何事能够分开我和你。
来到这个主的大家庭。哈利路亚，感谢主！我们这个时候，我们一起来到主的面前，我们一起来敬拜，一起来赞美他。弟兄姐妹们，当我们在奔跑的时候，偶尔会觉得非常非常的沮丧，但是感谢主，因着主，我们可以奔跑，不放弃。阿们。让我们一起来敬拜我们的主。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底。在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。哈利路亚，主啊，是的主，阿们，感谢主，有主真好。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底。在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。思念受敌，却不被困住，心里作难，却不知失望。至战至极的苦楚要成就，其中无比遥远的荣耀。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。在这爱的路程里，我奔跑不放弃。在这爱的路程里，我奔跑不放弃。感谢主，奔跑不放弃。在这里，我们有一件的事情要报告。 Ada sebuah pengumuman. 等一下，主日崇拜聚会结束之后， Setelah ibadah raya selesai, 我们在12点钟的时候，在 Zoom 有一个线上的追思礼拜。nanti akan diadakan acara penghiburan melewati Zoom. 这个追思礼拜是特别为着吴翠华姐妹所办的。 Kita melakukan ibadah penghiburan ini untuk Ciwawa.
也请各位弟兄姐妹们在12点钟的时候，我们可以在 Zoom 的线上，我们一起的来纪念这一位回到天家的姐妹。Kami mengajak kiranya saudara-saudari mau bergabung di dalam acara penghiburan untuk saudari Ciwawah ini jam 12 siang. 诚挚的邀请各位弟兄姐妹们，在12点整的时候，我们一起上 Zoom 来参加这一次的追思会。Kami sangat mengharapkan saudara-saudari dapat tepat waktu mengikuti acara penghiburan Ciwawah pada jam 12 siang 谢 nanti. 谢各位弟兄姐妹们。 Terima kasih saudara-saudari. 我们这个时候，我们要为着今天的奉献来祷告。 Kita berdoa untuk persembahan. 奉献是一个恩典，奉献是向天父爸爸说谢谢。 Persembahan merupakan satu anugerah dan ungkapan terima kasih kepada Bapa di surga. 越是在这样的一个艰难的环境当中，我们越要向主献上感恩。 Semakin dalam keadaan yang sulit ini kita semakin menaikkan terima kasih dan syukur pada Tuhan. 感谢主，我们真是知道我们是得胜的人。 Kami berterima kasih karena kami adalah pribadi-pribadi yang menang. 我们也为教会祷告，教会也是得胜的。 Kita juga berdoa bahwa gereja Tuhan GAB Harvest adalah gereja yang penuh dengan kemenangan. 我们这个时候一起祷告。 Kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候再度来到你神的宝座前， Bapa Surgawi, kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. 为着今天的奉献向你献上感谢跟赞美。 Kami berterima kasih dan bersyukur untuk persembahan hari ini. 主要越是在这样的一个艰难的环境当中，主要我们更加的要奉献在你的国度当中。 Semakin kami dalam kondisi seperti ini, kami semakin mau melakukan Tuhan persembahan untuk menabur di kerajaan. 我们深信你不让我们缺乏，你也不让丰收行道会缺乏。 Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan gerejamu Harvest berkekurangan. 求主你亲自来祝福我们每一位奉献的双手。 Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang menabur dengan sukarela dan sukacita. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们一起来说， Katakan bersama, 阿门。 Amin. Shalom saudara-saudari. 弟兄姐妹平安。 Pagi hari ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita surgawi. 今天早上大家必定有平安及从属天来的喜乐。 Pagi hari ini saya tetap akan menyampaikan khotbah Yesus di atas bukit. 今天早上我仍然跟大家分享登山宝训。 Beberapa minggu ini saya menyampaikan tema yang berbeda. 在这几个礼拜当中，我跟大家分享了不同的主题。 Tema yang pertama adalah terang dunia dan garam dunia. 第一个主题是世界上的盐和光。 Yang kedua, temanya adalah jangan khawatir. 第二个的主题是不要忧虑。 Tema yang ketiga, prinsip keuangan orang Kristen. 第三个主题是基督徒的金钱观。 Hari ini adalah tema yang baru, yaitu tema yang keempat, 今天早上是一个新的主题，也就是第四个， yaitu tentang perkataan. 就是有关于言语。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， salah satu hal yang paling sering mengakibatkan masalah di dalam hubungan interpersonal adalah tentang perkataan, tentang ucapan. 就是在人际关系里面，其实最容易出问题的就是说话。 Baik itu dalam kantor, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, atau di dalam gereja, dalam komsel. 不论是在这个办公室里面，或在家庭婚姻里面，在教会、在小组里， Jika kita di dalam gereja, kita bertemu dengan saudara-saudari seiman, bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita pasti ucapkan Shalom. 那如果我们在教会里面，当我们碰到弟兄姐妹、碰到牧师师母的时候，我们都会说平安， Maka kita akan merasakan damai sejahtera. 那我们就会觉得平安。 Tetapi 但是呢， jika kita berbicara lebih banyak lagi, 如果我们再多说了一点， belum tentu benar-benar ada damai. 可能就不一定是真有平安咯。 Belum tentu benar-benar lebih damai. 可能不一定就是真的有那个平安在咯。 Karena saudara-saudari, jika kita tidak berhati-hati, 弟兄姐妹，如果我们不小心的话， maka mungkin akan ada bencana yang keluar dari ucapan kita. 那我们可能就会祸从口出。 Seperti biasanya ketika orang Kristen berkumpul bersama-sama, 就像普通如果基督徒我们聚集在一起的时候， pasti kita saling memperhatikan, saling memperdulikan. 那我们一定会互相的关怀。 Saya peduli akan saudara
saudara peduli akan saya. 我关心弟兄姐妹，然后弟兄姐妹关心我。 Namun, 但是呢， terkadang saat kita berbicara atau saling memperhatikan, 但是有的时候，当我们在互相说话、互相关怀的时候， tanpa disadari atau tanpa disengaja, ucapan kita itu bisa menimbulkan masalah. 就是我们不是故意的我们所说的话呢，就会造成问题。 Namun apa yang harus kita lakukan? 那我们应该要怎么办呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， sedikit berbicara, itu berarti sedikit akan terjadi masalah. 那就少说话，就少惹事。 Dalam Alkitab dengan jelas berkata, 在圣经中明明白白的说， Filipi pasal 2 ayat yang keempat. 在腓立比书2章第4节， Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kita tidak boleh hanya melihat kebutuhan atau kepentingan diri kita sendiri saja. 我们不能够只看到自己的重要或需要而已。 Tetapi saudara dan saya harus saling peduli. 那弟兄姐妹，我们应该要彼此的关怀。 Kita harus peduli akan orang-orang atau saudara seiman yang ada di sekeliling kita. 我们真的应该去关心我们四周围跟我们这个同信仰的人。 Tetapi di saat yang bersamaan, di waktu kita memperdulikan mereka, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. 但是当我们去关怀别人的时候，我们也要非常的小心在言语当中。 Karena di dalam kepedulian kita, agar kita tidak salah berkata, bertutur kata, agar kita tidak menyakiti orang lain. 因为在我们关怀别人的时候，我们真的要小心我们的言语，让我们的言语不会伤到别人。 Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? 所以到底我们应该要怎么样做呢？ Kita harus kembali kepada prinsip Alkitab. 我们要回到这个圣经原则来看。 Yesus secara khusus mengingatkan kita semua bagaimana kita harus bertutur kata atau berbicara. 耶稣他特别提醒我们要如何的来说话， Yaitu 也就是呢， agar saudara dan saya jangan menghakimi. 就是弟兄姐妹，你和我们不要去论断。 Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-5. 我们一起来看马太福音7章1到5节。 Hal menghakimi. Ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. 你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎么样论断人，也必被怎么样论断。你们用什么量器量给人，必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， bagaimana cara kita membedakan antara menghakimi dan memperdulikan? 我们怎么样去区分这个论断或者是关心呢？ Di saat kita berkumpul bersama-sama, 当我们大家聚集在一起的时候， kita saling memperdulikan, 我们就是会互相的关怀， saling memperhatikan. 而且互相的关心。 Ada saudara yang pernikahannya sedang dalam kesulitan. 是否就是有弟兄他们在婚姻中有难处， Ada saudari yang suaminya sedang berselingkuh.
或者是有一些姐妹她先生现在有外遇， Ada saudara yang usahanya sedang di dalam kesulitan pada titik yang terendah. 或者是呢有弟兄他最近的事业是在一个低谷中。 Di saat kita sedang membicarakan, 当我们正在谈论的时候， akankah itu tanpa kita sadari berkembang dari tadinya peduli, dari tadinya timbul perhatian, berubah menjadi menghakimi? 会不会不知不觉中，我们将这个关心呢演变成论断？ Di dalam Alkitab, 在圣经当中， ini juga diterjemahkan kata-kata menghakimi itu apa? 那这里也翻译说，你如果论断别人，它的意思是什么？ Menghakimi di dalam Alkitab artinya menuduh, 那论断在圣经的意思中呢，有控告的， mendakwa, 审判， atau memvonis. 或者是定罪， Ya, atau menurut pendapat saya yang benar kayak begini. 或者是根据我的意见是什么， Ya, mengkritik, 或者是批判， ya, menyalahkan. 或者是这个责难。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， jika kita menyusun dan merenungkan kata-kata makna dari kalimat-kalimat ini, 如果我们把这些意思呢，去把它整理出来， maka kita akan mengerti dengan jelas makna dari menghakimi. 我们就知道这个所讲的这个论断的意义是什么。 Jadi menghakimi 所以论断的意思呢， yaitu menurut standar atau perspektif sendiri mengkritik atau bahkan menghakimi orang lain. 就是依照自己的这个标准，然后去批判，甚至定罪别人。 Jadi menjadikan diri sendiri sebagai standar atau menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur. 所以呢，我们是以自我为标准来去批判别人， Mengkritik orang lain, 去批判别人， menuduh orang lain. 去把别人定罪。 Ya, di sini secara jelas menunjukkan dua bagian permasalahan. 在这里面很显然的，我们可以看到两个问题。 Yang pertama 第一个 adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai tolak ukur, sebagai standar 就是以自我为标准， antara manusia dengan manusia. 人和人之间 Pasti akan ada gesekan. 一定会有摩擦。 Salah satu alasan dari perselisihan 其中的一个标准呢， adalah ketika setiap orang menjadikan dirinya sebagai tolak ukur atau sebagai standar. 就是每一个人他是用自我的角度去看别人， Melihat orang lain dari sudut pandang sendiri, dari perspektif diri sendiri. 他们看别人呢是以自己的标准为标准。 Contoh, 比如说， aku atau saya ini adalah seorang yang tepat waktu. 我是一个很守时的人， Ya, jadi orang yang tidak tepat waktu itu sudah selayaknya untuk disalahkan atau dihukum ya, atau dipojokkan ya. 所以呢，我对待那些不守时的人呐、他就是错的，他就是有罪的。 Ya, saya karena orang yang tepat waktu. 那因为我是一个很守时的人， Oleh sebab itu saya akan selalu melototi orang-orang yang tidak tepat waktu. 所以我每天就盯着那些不守时的人。 Namun apakah karena saya ini tepat waktu, maka berarti saya tidak punya kelemahan yang lain? 那但是是不是因为我守时呢？那我就没有其他软弱的地方呢？ Namun karena saya ini adalah orang yang tepat waktu, jadi berarti saya ini adalah pribadi yang sempurna. 那是否说因为我是很准时的人呢，我就是一个很完美的人呢？ Setiap pagi saya bangun sangat pagi. 每天我很早就起来了， Jam 8 saya sudah melakukan absensi tepat waktu di kantor. 所以呢，早上8点呢，我就已经到了办公室，然后打卡了。 Ya karena setiap pagi saya tiba di kantor jam 7.50 pagi. 那因为每天早上呢，我都7点50就到办公室了。 Karena saya tiba lebih awal, maka di kantor saya angkat telepon, memakai telepon kantor untuk berbincang, berkongko-kongko dengan sahabat. 那因为我很早就到办公室啊，所以呢，我就用这个办公室的这个电话呢跟人家聊天。 Tapi orang yang terlambat, 但是那个迟到的人呢， dia akan berkata, 他可以这样说 saya memang suka terlambat. 啊，本来我就是喜欢迟到啦。 Meskipun saya suka terlambat, tapi saya nggak seperti kamu. Saya nggak pernah pakai telepon kantor untuk kepentingan pribadi. 他说，虽然我迟到，但是我从来不用办公室的电话，像你一样哦。 Saya orang yang setia. 我是一个很忠心的人。 Jadi orang yang tidak pernah memakai telepon di kantor untuk keperluan pribadinya, dia melototi orang yang setiap hari pakai telepon kantor.
所以那个从来不用这个办公室的电话的这个人呢，他每天就盯着那个喜欢用办公室电话聊天的人。 Jadi orang yang tidak pernah pakai telepon kantor dan yang sering terlambat pun merasa apa sih hebatmu meskipun kamu nggak pernah terlambat tapi kamu boros-boroskan uang kantor memakai telepon kantor untuk ngobrol seenak kamu. 所以那个喜欢迟到的人，因为他没有用办公室的电话，他也会觉得说，哎呀，我迟到有什么了不起呀？我又没有浪费这个公司的钱。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， jika setiap orang memakai dirinya sendiri sebagai tolak ukur, sebagai standar, maka dengan mudah ia akan menyalahkan orang lain. 如果每一个人他都以自己的标准来做标准的话，那他就很容易去定别人的罪。 Jadi apa sih sebenarnya arti dari makna dari menghakimi? 所以呢，论断到底是什么意思呢？ Lebih mudah lagi kita katakan begini. Apa yang dapat aku lakukan, maka orang lain juga harus mampu melakukannya seperti aku. 所以简单的来说，论断就是说，我做到的事情啊，别人也可以做到。 Jika ada satu hal yang aku tidak bisa, tidak mampu melakukannya, maka semua orang harus memakluminya. 那如果有一件事情是我做不到的话，那大家也都可以原谅我的。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， setiap orang dengan mudahnya memakai standar dirinya sendiri, memakai patokannya, tolak ukurnya sendiri untuk mengukur orang lain, untuk menyalahkan orang lain, untuk menghakimi orang lain. 所以每一个人他都很容易的，他用自己的标准去衡量，然后去定别人的罪，去批判别人。 Inilah yang dimaksudkan dengan menghakimi di dalam Alkitab. 这个就是在圣经里面所说的这个论断， Ya, itu yang pertama. 这是第一点。 Yang kedua, 第二点 menghakimi di belakang orang. 就是在背后论断别人。 Ya, saudara-saudari, 弟兄姐妹， tidak masalah atau tidak apa-apa jika saudara-saudari berbicara secara langsung. 那就是其实没有关系，如果你当面面对面的来讲。 Jadi, jika ada seseorang memiliki pendapat terhadap saudara atau saudari, 那如果有人对弟兄姐妹有意见的话， dia menyampaikannya secara langsung di depan saudara-saudari. 那他就当面的在你的面前跟你说。 Mungkin saudara-saudari merasa nggak enak ya, wah merasa jengkel juga ya. 那可能弟兄姐妹你也会觉得说啊，很讨厌哈，不高兴。 Tetapi di saat yang bersamaan, 但是同样的这个时间呢， mungkin waktu itu bisa ada kesempatan bagi saudara untuk menjelaskannya kepada dia secara langsung. 那就在这样的时间，可能你还有机会跟这个人呢面对面的把他说清楚。 Dan masalah terbesar di dalam menghakimi 但在论断中最麻烦的是， adalah di tengah-tengah keramaian banyak orang. 就是在一群人当中， Ketika ada sekumpulan orang yang sedang membicarakan seseorang dengan semangat, 就是在一群人当中呢，大家正在说另外一个人的时候， dan tiba-tiba orang yang sedang dibicarakan itu muncul di tengah-tengah keramaian itu. 那突然呢，我们正在讲的那个人呢，突然就进来了。 Dan begitu orang yang dibicarakan, orang yang bersangkutan itu hadir, semuanya segera diam. 那当那个当事人出现的时候，其他人就不讲了。 Ya, ini yang paling parah, saudara-saudara. 那个是最糟糕的事 Yaitu 情， menghakimi di belakang orang. 那个就是在背后去论断别人。 Kembali lagi kita kembali pada prinsip Alkitab 我们再一次回到这个圣经的原则。 yang kita baca tadi di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1. 我们刚读到的马太福音7章第1节， Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 你们不要论断人，免得你们被论断。 Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan sebuah perintah. 弟兄姐妹，我们刚读的这个经文其实是一个命令。 Perintah itu adalah istilah yang digunakan di dalam militer. 命令其实呢是一个军事的用语。 Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah perintah. 神也给弟兄姐妹你和我这个命令。 Perintah juga artinya sebuah peringatan. 命令也是代表说一个警告。 Berarti saudara dan saya harus taat. 所以弟兄姐妹，我们真的要顺服， Tidak bisa tawar-menawar. 我们不能够讨价还价， Jangan sampai kita dihakimi. 不要到时候我们被论断。 Mengapa Alkitab mengatakan jangan menghakimi? 为什么圣经说不要论断？ Dengan kata lain,
用另一句话来说， jangan menggunakan standarmu atau jangan menggunakan tolak ukurmu untuk menilai orang lain dari belakang. 就是你不要用你自己的标准去在背后去评断别人。 Jika saudara-saudari sudah kebiasaan membicarakan benar salahnya orang di belakangnya, 如果弟兄姐妹你已经习惯在别人的背后来说别人的是非， maka saudara-saudari percayalah, suatu hari nanti pada saat yang sama, sekumpulan orang yang lain sedang membicarakan dirimu juga di belakangmu. 所以弟兄姐妹你要相信，可能有一天呐、就有另外一群人，他也在你的背后说你。 Yesus berkata 耶稣说， di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 2, 在马太福音7章第2节， karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Tetapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Mandarin, bukan kamu akan dihakimi, kamu pasti dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tetapi dalam bahasa Alkitab bahasa Mandarin, kamu pasti akan diukurkan kepadamu. 因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， di dalam khotbah saya 在我的分享里， saya seringkali mengingatkan saudara-saudari, 我时常提醒弟兄姐妹， di saat kita membaca Alkitab 当我们在读圣经的时候， dan kita melihat ada kalimat yang bertuliskan akan. 我们读到这个句子里面有这个“必”这个字的时 Ya, 候， tapi dalam terjemahan bahasa Mandarin itu bukan akan pasti. 那在这个中文圣经里面呢，不是将要，而是必。 Kalau ada tulisan seperti ini, maka saudara-saudari cepat dilingkari. 当你看到这个字的时候呢，弟兄姐妹，你应该快快的把它圈起来， Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. 因为主的话是信实的， Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 我们的神是信实的神。 Saudara-saudari harus percaya. 弟兄姐妹，你一定要相信， Semua yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab pasti digenapi. 在圣经里神所说的话呢，就一定成就的。 Amin. 阿妹， Tuhan berfirman, 神说， jika kita terbiasa menghakimi orang lain dari belakang, 如果我们已经习惯在背后来论断别人， kita sering suka memakai standar kita sendiri atau memakai tolak ukur kita menghakimi atau mengatai orang dari belakang, 我们就是时常用自己的标准呢去来论断别人， maka akan ada sekelompok orang juga akan menghakimi saudara di belakang saudara juga. 那也必会有另外的一群人呢，他也在你的背后来论断你。 Dan orang ini pun akan menghakimi saudara menurut standar mereka atau menurut tolak ukur mereka. 那这一群的人呢，他们也会用他们的标准来去论断你。 Kiranya pagi hari ini Tuhan menolong kita semua. 求主今天早上恩待我们每一个人。 Jika saudara-saudari tidak suka dihakimi oleh orang dari belakang, 如果我们不喜欢被别人在背后来论断， mulai pagi hari ini 从今天早上开始， kita belajar menutup mulut penghakiman kita ini. 我们就要学习把我们这个论断的嘴闭起来。 Jika saudara-saudari tidak mau mengharapkan orang lain menuntut diri kita sesuai dengan tolak ukur mereka, 如果我们不希望别人用他们的标准来论断我们， maka kita pun juga sama harus belajar untuk tidak menggunakan standar kita atau tidak menggunakan tolak ukur kita untuk menghakimi orang lain. 那我们就也要学习是不用我们自己的标准去论断别人。 Amin. 阿妹， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， menghakimi 论断 dan mendidik adalah dua hal yang berbeda. 和这个教导是两件不一样的事。 Bagi seorang Kristen, 对于一个基督徒而言， mendidik adalah sebuah prinsip rohani, 教导是有一个属灵的原则， yaitu sebuah prinsip Alkitab. 这是一个圣经的原则。 Prinsip Alkitab ialah prinsip yang mendatangkan berkat. 圣经的原则呢，也就是一个蒙福的原则。 Menghakimi adalah menggunakan standar kita sendiri atau menggunakan tolak ukur kita sendiri sebagai standar. 所谓论断呢，就是我们用自己的标准、自己的秤去来论断别人。 Pagi hari ini Tuhan menolong saudara dan saya.
求主今天早上帮助弟兄姐妹你和我， agar kita tidak menjadikan diri kita sebagai tolak ukur atau sebagai standar. 让我们不要用我们自己的原则， Engkau adalah dirimu, 你就是你自己， aku adalah diriku. 我就是我。 Setiap orang tidak sama, setiap orang diciptakan oleh Tuhan berbeda. 神创造每一个人都是不一样的。 Saya dapat berada di posisi sebagaimana saya ada saat ini. 我今天能够站在我的位子上， Kiranya kita semua masing-masing belajar untuk mencari pembaharuan dan perubahan hidup kita. 我们真的求神，让我们学习，让我们可以寻求，我们的生命是更新而且改变的。 Tetapi tidak wajib menggunakan orang lain atau diri sendiri sebagai tolak ukur atau sebagai standar. 但是我们却不要用这个别人或者是自己的标准。 Ya, sekali lagi saudara-saudari, 再一次的弟兄姐妹， Tuhan menolong kita agar kita mulai sekarang tidak lagi menghakimi. 求神帮助我们，从现在开始，我们真的不要去论断别人。 Ini bukan perintah saya, 这个不是我的命令， ini perintah Tuhan. 这是神的命令。 Namun bagaimana caranya agar kita tidak menghakimi? 那我们要怎么样才不去论断呢？ Bagaimana kita dapat mengendalikan mulut kita agar kita tidak menilai dan menghakimi orang lain baik di depan atau di belakang orang? 那我们要怎么样管住我们自己的口，让我们在人前人后，我们都不去论断呢？ Minggu depan akan saya lanjutkan. 下一个礼拜我会继续的来跟大家分享， Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头来祷告。 Bapa, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih 天父仆人献上感谢感恩， melewati firman-Mu hari ini. 经由今天的信息， Baik hamba-Mu yang menyampaikan atau anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. 不论是分享信息的人，或者是听到的人， Kami benar-benar mau belajar taat. 我们真的要来学习顺服， Karena perintah-Mu mengatakan jangan menghakimi 因为你的命令说不要论断， agar kami tidak dihakimi. 让我们不被论断。 Kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman yang telah hamba-Mu sampaikan di dalam setiap loh hati anak-anak. 求神圣洁的灵将你的话语刻印在每一位弟兄姐妹的心板上。 Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menolong, memampukan kami semua. Bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tapi juga menjadi pelaku dari firman-Mu yang setia dan taat. 求神圣洁的灵帮助我们每一位弟兄姐妹，我们不只是听到而已，我们要行出你的话语。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督名， hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. 仆人这样祷告，献上感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿妹。 Mari saudara-saudari, saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 弟兄姐妹，我邀请大家，我们一起站立， Untuk menerima berkat dari Tuhan. 我们举起双手，领受从天上来的祝福。 Angkat kedua tangan kita. 举起我们的双手， Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. 愿耶和华赐福于你，报复你；愿耶和华的脸光照你，赐恩于你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福你们。